Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Video kali ini video yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Kerana hari ini saya nak tunjukkan bagaimana landscape dibuat dengan betul dan apakah kesalahan landscape yang tuan-tuan dan perempuan perlu elak apabila tuan-tuan dan perempuan masuk rumah baru. Pada yang dah ada rumah, dah lama masuk rumah pun penting. Saya tahu ramai yang dah ada rumah tapi tak ada landscape. Jadi teruskan melekat sampai habis video ni. Banyak yang saya akan kongsikan dalam video ini. Baik, terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Baik, biasanya bila dapat rumah baru, dapat kunci rumah, nak masuk rumah baru, semangat pun berkobar-kobar. Dan kita banyak plan. Kita nak buat dapur, kita nak buat bilik, kita nak cat rumah dan sebagainya. Jadi bila dah dapat kunci, what's next untuk landscape rumah kita? Jadi teruskan dalam video ni, saya akan share semua tips berguna supaya tuan-tuan dan perempuan ada landscape yang baik. Dalam masa sama, tuan-tuan dan perempuan tak memazir masa dan juga bajet. Okey, pertama, perhatikan arah matahari dan tentukan rumput apa yang tuan-tuan dan perempuan nak tanam. Kenapa penting arah matahari ni? Kita nak tahu di kawasan halaman tuan-tuan dan perempuan, macam contoh dalam video ni, satu hari berapa lama matahari menerangi kawasan halaman tu. Untuk halaman yang kurang menerima matahari, ada rumput-rumput yang boleh ditanam berbanding halaman yang dapat banyak cahaya matahari. Sebagai contoh, kawasan yang kurang dapat cahaya matahari, kita lebih baik tanam cowgrass ataupun rumput mutiara. Rumput kapet zoysia tidak sesuai. Zoysia ni ada banyak lah Japanese, Philippine grass dan sebagainya. Kenapa benda ni berlaku? Kerana kalau tuan-tuan dan perempuan masih rasa nak juga rumput kapet bukan cowgrass atau mutiara, apa yang akan berlaku, tuan-tuan dan perempuan nanti akan dapat halaman yang ada rumputnya tumbuh dengan tidak sekata, tidak sihat dan tuan-tuan dan perempuan akan frust kemudian hari. Rumput cowgrass seperti dalam video ini ataupun rumput mutiara, kalau dijaga dengan baik, ia juga akan memberikan kita satu halaman yang cantik. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok rumput cowgrass dalam video ni, kita boleh nampak dia sekata cantik macam padang bola, macam padang golf. Tetapi maintenance je, tuan-tuan dan perempuan kena ikutlah macam mana kita nak maintain halaman ni. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan masih nak tanam rumput kapet bukan cowgrass atau rumput mutiara, saya akan tunjukkan selepas ini dalam video-video ni. Dan saya juga pernah share tips memilih rumput. Tuan-tuan dan perempuan boleh lihat dalam saya punya video YouTube yang saya pernah buat sebelum ini. Sekiranya halaman tuan-tuan dan perempuan menerima cahaya matahari lebih 5 jam. Okey, kalau dah lebih 5 jam, rumput kapet boleh ditanam seperti dalam video ini. Sebab rumput kapet kalau ditanam di tempat yang kurang matahari, rumput akan rosak dan akan membazir saja. Untuk tips memilih rumput untuk halaman, tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk video sebelum ini. Seperti yang saya tunjukkan dalam paparan ni, saya ada tunjukkan jenis-jenis rumput dan macam mana nak memilihnya. Saya harap video tu membantu tuan-tuan dan perempuan di samping tips landscape yang saya tunjukkan dalam video pada kali ini. Baik, seterusnya apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu tahu adalah pilih konsep landscape yang tuan-tuan dan perempuan nak. Sama ada konsep tropical, modern, zen dan sebagainya. Tak termasuklah konsep kampung. Kampung ni biasanya dia ada pokok buah-buah lah. Dia tropical tetapi dia ada pokok buah-buah dan pokok sayur. Okey. Tetapkan satu konsep dan lekat dengan konsep tu. Jangan campur-campur. Saya tengok banyak halaman, saya tak tahu apa konsep dia. Ada pokok tropical campur dengan pokok English. Jadi halaman tuan dan perempuan bila tengok halaman orang lain seperti dalam video ni berbeza. Jadi jangan campur atau rojak konsep taman. Taman sebaiknya ada satu sahaja konsep yang tuan-tuan dan perempuan nak buat dan ikut. Baik, satu lagi,
Seterusnya apa yang tuan-tuan kena buat adalah tetapkan layout keseluruhan taman. Layout ni boleh lukis atas kertas ataupun buat secara komputer lah. Nak tanam kemudian pun tak ada masalah. Tetapi tetapkan layout dulu. Layout ni macam blueprint untuk halaman tuan-tuan dan puan. Jadi selepas dah ada blueprint, nanti ikutlah blueprint tu. Kalau tuan-tuan dan puan nak ubah layout dia kemudian hari, tak ada masalah. Tetapi layout tu akan mengelakkan tuan-tuan dan puan lari daripada sasaran apa yang tuan-tuan dan puan nak. Okey, saya share dalam di sini. Kalau tuan-tuan dan puan buka website Gardena, di situ ada, anda boleh lukis layout secara dalam talian secara percuma. Saya akan tunjukkan dalam video ni macam mana layout boleh dibuat di website Gardena. Dan selain percuma, tuan-tuan dan puan boleh guna kreativiti lah. Okey, kita ambil contoh rumah tadi. Tuan-tuan dan puan hanya letak saja berapa lebar, berapa panjang. Okey, jalan raya di depan ya. Kalau kita tengok video paparan sebelah atas tu. Dan kita, kalau tuan-tuan dan puan, biasa kalau halaman begini, saya akan letak pokok besar macam ni. Saya letak pokok kelapa di depan. Dan untuk facing rumah jiran, biasa kita akan letak pokok yang lebih kecil, shrub dan sebagainya. Dan kalau untuk tropika, boleh letak heliconia, boleh letak pokok calathea dan sebagainya, untuk kita jadikan pagar privasi. Kalau ada bajet, pagar yang facing rumah jiran bolehlah buat tembok, tetapi kosnya terlalu tinggi. Baik, website Gardena tu bukan setakat kita boleh buat layout softscape, letak pokok, tetapi dia ada juga hardscape. Dia ada kerusi, dia ada pot, dia ada gazebo dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh guna kemudahan website ni dan tunjuk pada landscaper. Okey, saya nak macam ni, apa bajet ni? Berapa bajet ni? Dan tuan-tuan dan puan boleh simpan soft copy-nya nanti untuk kegunaan masa-masa akan datang. Dan ia unlimited, bergantung kepada tuan-tuan dan puan punya imagination. Baik, ada juga landscape, dia punya template yang dia dah buat, country house, terrace dan suburban. Tuan-tuan dan puan boleh pilih je sebelah kanan tu. Tetapi kalau untuk rumah terrace, semidi ataupun banglo di Malaysia yang saya tahu dan kita tahu, halaman limited, boleh guna cara drawing yang saya buat tadi. Dan saya suka kita letak pokok di kiri, di tepi-tepi, pokok besar menghalap jalan raya, sebab kita tak nak pokok mengganggu jiran, daun-daun masuk rumah jiran. Pokok yang kecil macam calathea kita letakkan facing rumah jiran. Jadi lebih senang, lebih kemas dan lebih tersusun nak dijaga. Seterusnya, yang ini antara paling penting, pilih kontraktor yang pakar dan ada track record yang baik. Banyak halaman landscape yang dibuat tidak betul. Saya ambil contoh dalam video ni ya. Kontraktor yang membuat halaman rumah ini telah diminta untuk buat rumput mutiara. Dan kalau kita lihat rumput mutiara ni yang baru ditanam ni, beberapa bulan baru, penuh dengan rumpai. Jadi tidak syak lagi kontraktor ni dah skip proses. Dan inilah berlaku kalau kita tak pilih kontraktor yang betul-betul. Saya tak nak namakan kontraktor yang baik dalam ni, tetapi tuan-tuan dan puan boleh lihat dalam tips memilih rumput untuk halaman. Dan mungkin boleh tanya dengan kawan-kawan dan jiran-jiran kalau mereka kenal kontraktor yang baik-baik, yang bagus dari segi kualiti kerjanya. Sebab bukan apa, kalau rumput tak ditanam betul, dipilih secara salah, rumput yang tak berkualiti diletakkan di halaman rumah kita, yang menjadi masalah, yang menanggung masalah kita dan kos kita yang perlu tanggung. Macam halaman ni lah, memang penat nak buang rumpai dia. Dan kita tak boleh nak racun sebab ini adalah rumput mutiara, bukan rumput kapet jenis zoysia. Jadi kontraktor yang bagus adalah amat penting. Seterusnya, nak pilih pokok. Ini pun kena pandai. Saya tunjuk dalam ni pokok busida atau pokok doa tidak sesuai diletakkan dalam halaman yang sempit. Kerana apa? Akarnya memakan konkrit. Okey. Kedua, pokok busida ni walaupun daun ni nampak kecil, tetapi daun dia banyak dan jenis suka meluruh.
Jadi kalau tuan-tuan dan puan tanam pokok busida dalam halaman yang kecil dengan daun yang begini, pertama tuan-tuan dan puan akan penat nak kemas, kedua dia akan rosakkan rumput kapet. Tak kira rumput kapet, cow grass ataupun mutiara, kerana dia akan jadi mulch dan rumput tu tak akan tumbuh dengan cantik. Okey, pilihan kalau tak boleh tanam pokok busida kerana halaman sempit, kita boleh tanam pokok spesies Eucalyptus seperti pokok leopard tree. Pokok leopard ni kalau kita tengok batangnya cantik dan daunnya lebih halus daripada pokok doa. Dan untuk elak pokok leopard ni membesar seperti dalam video ini, tuan-tuan dan puan hanya perlu trim saja dia punya batang tu. Okey, selain pokok ini, pokok-pokok dalam keluarga palma. Palma ni termasuk pokok pinang, foxtail, kelapa dan sebagainya, sesuai ditanam di halaman yang sempit. Kerana apa? Kerana akarnya tidak makan tembok. Akar dia bukan jenis akar tunjang. Kalau tuan-tuan dan puan ingat dalam video ni, dalam design layout tadi, saya letak pokok kelapa di depan. Kalau tuan-tuan dan puan berfikir nak tanam pokok kelapa, boleh pilih pokok kelapa pandan dan sebagainya. Tapi jangan tanam kelapa tacunan kerana dia jenis rendah. Termasuk matak, jadi tak elok. Okey, seterusnya apa yang tuan-tuan perlu tahu dan elakkan adalah pasu tembikar jangan terlalu banyak di sekeliling rumah. Kerana apa? Pertama, dia berat. Kedua, kalau terlalu banyak pasu, maintenance-nya akan meningkat. Kerana maintenance pasu berbanding pokok atau rumput, pasu lagi letih. Dan kalau boleh nak pilih pasu, jadikanlah pasu tu tak terlalu banyak jenis. Seragamkan. Okey. Tips seterusnya untuk pokok sebagai pagar privasi, pokok Calathea lutea dalam video ini, ataupun pokok Heliconia. Kalau tuan-tuan dan puan tak kenal kedua-dua pokok ni, boleh lihat dalam video-video yang saya pernah buat sebelum ini. Kedua-dua pokok ni sesuai dijadikan pokok yang kita nak letakkan di pagar yang jika kita facing rumah jiran. Kalau tak facing rumah jiran, kalau rumah kita jenis corner lot, juga sesuai. Kerana pokok ni tak makan space dan dia tegak ke atas. Dan pokok ni daunnya kalau dia kering, dia akan melekat pada pokok. Jadi kita hanya potong daunnya. Dan dari segi maintenance, ini lebih senang. Tetapi bergantung kepada minat dan tuan-tuan dan perempuan punya perancangan lah. Ini saya punya cadangan saja. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam video ni, walaupun rumah ni jenis end lot dan rapat dengan rumah jiran sebelah, kita boleh nampak privacy, nampak mantap lah. Jadi sebab pokok ni ditanam dengan baik, rapat, dan kita boleh nampak antara rumah ini dan rumah jiran sebelah tertutup dengan baik. Tetapi tak tertutup penuh, tetapi nampak cantik. Okey, ini contoh halaman yang baik, yang mengikut spek yang saya cerita tadi. Untuk pokok-pokok di tepi, diletakkan di tepi, dan di tengah biarkan rumput sebagai green lung. Rumput ni penting biarkan di tengah untuk budak-budak bermain dan tempat untuk kita beriadah. Kalau tuan-tuan dan puan nak tanam apa-apa pokok di tepi macam ni, tak ada masalah. Tengok pasu pun tak terlalu banyak jenis dan sebagainya. Paling penting sebelum nak buat apa-apa landscape, juga kita kena tetapkan komitmen masa dan kewangan yang kita boleh beri. Ada landscape ni sama macam kita beli kereta dan rumah lah. Lagi besar, lagi kompleks, lagi tinggi dia punya komitmen bulanan dan komitmen masa yang perlu kita laburkan untuk halaman tu. Saya suka halaman yang dalam video ni. Kalau tuan-tuan dan puan nampak, dia mengikut kriteria yang saya jelaskan daripada awal video tadi. Kalau untuk pokok kita jadikan pokok tepi dinding, dia letakkan pokok yang betul, jasmine dan pokok-pokok yang sesuai. Dan untuk section macam ini, dia buat section untuk kebun, dia buat di hujung. Jadi dia tak bercampur. Dia ada kawasan beriadah, ada section untuk berkebun dan sebagainya. Jadi secara amnya, tuan-tuan dan perempuan, rancanglah landscape. Kerana landscape ni sama penting seperti rancang nak bina dapur dan renovation rumah. Kalau kita tak buat dengan betul, tak cantik. Untuk pokok seperti pokok kelapa, foxtail palm, pokok kemboja, sesuai ditanam di kawasan rumah yang halamannya tak luas. Dan tanaman
bolehlah ditanam seawal yang boleh supaya halaman boleh macet dan memberi kita teduhan. Dan kekalkan kawasan lapang berumput sebagai tempat anak-anak bermain dan bersantai untuk seisi keluarga. Seterusnya, apa yang kita perlu tahu juga, sebabnya semua pokok diletakkan di tepi pagar dinding secara seragam. Jangan campur dan rojakkan pokok-pokok tu. Dan apa lagi yang penting saya nak share di sini adalah pastikan reka bentuk landscape mesra penyelenggaraan. Janganlah reka bentuk dia terlalu kompleks. Bila kita nak tolak mesin potong rumput tu berlekuk-lekuk, jadi ambil masa yang lama dan tuan-tuan dan perempuan akan frust. Dan kalau upah orang, upah tu akan jadi mahal. Baiklah, kita dah pun di penghujung video. Saya harap perkongsian saya, tips-tips yang patut dielakkan supaya landscape dapat landscape yang terbaik, dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan saya amat berharap pada tuan-tuan dan perempuan yang belum subscribe untuk terus subscribe, dan mana yang subscribe selalulah jengah ke Pokok Hijau Channel di YouTube untuk lihat video-video yang saya sediakan, kerana sokongan tuan-tuan dan perempuan ke atas YouTube channel ini memberikan semangat kepada saya untuk terus memberikan tips-tips yang baik, yang mudah untuk diikuti, dan juga tips-tips berguna supaya tuan-tuan dan perempuan dapat menjimatkan masa dan juga bajet untuk dapatkan landscape dan juga ataupun kebun yang baik seperti yang tuan-tuan dan perempuan inginkan. Bagi topik-topik yang saya tak dapat nak elaborate, nak jelaskan secara terperinci dalam video ni, tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk kepada video-video yang saya pernah buat sebelum ini. Sebagai contoh, topik berkenaan dengan tips nak memilih rumput di halaman, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat video sebelum ni. Dan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Thank you.